Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 7 November, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini, SPRM tegaskan dakwaan ke atas ahli politik rasuah ketika pentadbiran terdahulu tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Van terbabas lalu terbakar, 2 mangsa terperangkap rentung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 rentung dalam satu kemalangan di Lebuh Raya Plus arah utara dari Port Dickson ke Seremban lewat petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Said Ibrahim, kejadian berlaku apabila sebuah van terbabas lalu terbalik ke dalam sebuah longkang besar di tepi Lebuh Raya dan menyebabkan mangsa terperangkap. Ekoran daripada kemalangan itu, van terbabit terbakar dan menyebabkan kedua-dua mangsa rentung. 2 buah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Seremban dan Seremban 2 mengambil masa lebih kurang 5 minit bagi memadamkan kebakaran dan mengambil masa lebih kurang 10 minit bagi mengeluarkan mangsa yang rentung. Identiti mangsa belum dapat dikenal pasti. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat. Pendakwaan ahli politik yang terlibat dalam gejala rasuah ketika pentadbiran kerajaan terdahulu tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Latifah Koya, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilalui sebelum tindakan boleh diambil. They want to see them go for trial, to be charged, to be arrested, and some of them are saying, why is it taking too long? Why are they still around? Why are they still free? What they need to understand is that at the end of the day, you're still bound by the rule of law, processes, and you can't just, line them all up and shoot them. My appointment is a form. Beliau mengulas reaksi dari masyarakat yang mempersoalkan mengapa ahli-ahli politik yang terbabit masih bebas dan belum didakwa. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak Matlamat Pembangunan Lestari SDG 2019 di Ibu Negara. Sidang kemuncak berkenaan bertujuan mengkaji semula kemajuan lestari negara dan berkongsi amalan terbaik, menyediakan platform pelbagai pihak berkepentingan untuk mengenal pasti strategi dan usaha untuk menangani isu mendesak utama. Semua pihak digesa menghormati keputusan mahkamah yang membenarkan permohonan pasukan pendakwaan membatalkan 2 pertuduhan terhadap adun Seremban Jaya P. Gunasekaran. Gunasekaran sebelum ini berhadapan 2 pertuduhan memiliki item berkaitan LTTE di pejabat dan kediaman. Itu kan keputusan mahkamah, jadi kita menghormati keputusan mahkamah. Itulah yang kita lihat bahawa yang macam kita selalu katakan, apa-apa undang-undang dalam negara kita janganlah ada unsur-unsur penindasan. Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail terdahulu merasmikan Dana Inspirasiku Malaysia Aspirasiku, bantuan pelajar B40 ke IPT dan sesi persekolahan di Ibu Negara. Tambah beliau, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri, sebarang undang-undang dalam negara ini jangan ada unsur penindasan. Terdahulu Hakim Mahkamah Session Seremban Madiha Harullah membenarkan permohonan yang dibuat Timbalan Pendakwa Raya Aslinda Ahad. Bagaimanapun, Gunasekaran kekal ditahan kerana tidak dibenarkan diikat jamin untuk pendakwaan terdahulu. Beliau didakwa menyokong LTTE selain pendakwaan tambahan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 31 Oktober. Dakwaan Malaysia merupakan pusat transit pengganas adalah satu perkara yang perlu diambil serius. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan kerajaan akan mengambil tindakan proaktif dengan memantau perkembangan dakwaan itu dari semasa ke semasa. Itu kata satu kenyataan yang berat. Kita tak boleh pandang ringan. Lebih lagi datang pada US ke mana yang mengesahkan. Jadi dan kita pun ada bukti. Sebab tu saya harap rakyat Malaysia faham. Keadaan sekarang ni macam dulu. Dulu lain. Sekarang ni orang mungkin gunakan Malaysia sebagai staging point tempat lain ataupun nak mengembangkan dia punya ideologi dalam negara atas sebab-sebab tertentu ataupun menggunakan agama. Macam Daesh, IS dan lain itu bukti bahawa memang ada tahap apa orang kata yang agak berbahaya.
Jadi apapun dari segi dasar immigration kita kena telitilah kaji. Setakat hari ini. KDN katanya pada masa depan akan mempertimbangkan mengenakan visa untuk pelawat luar masuk ke negara ini jika perlu. Kerajaan juga akan menangani pengganas melalui pelbagai cara termasuk pemantauan menerusi media sosial, kawalan sepadan dan undang-undang. Sebelum ini, Country Reports on Terrorism 2018 melaporkan Malaysia kekal sumber dan titik transit kumpulan pengganas seperti IS, Abu Sayyaf, Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah. Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA perlu dipinda bagi memberi keadilan yang seimbang kepada mereka yang ditahan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ia perlu dan selepas pindaan akta berkenaan tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak. Pimpinan Pakatan Harapan umumnya bersetuju dikekalkan undang-undang yang menyekat keganasan seperti SOSMA, tetapi peruntukan itu jangan beri ruang terlalu luas sehingga boleh berlaku ketidakadilan. Katanya adalah penting untuk akta dipinda bagi memerangi keganasan, namun prinsip keadilan dan proses perlu diberi perhatian. Sebagai individu yang pernah ditahan di bawah SOSMA, beliau berkata tujuan akta itu telah disalahgunakan untuk menentang pemimpin politik. SOSMA sewajarnya digunakan memerangi penyebaran komunis dan militan. Terminal feri antarabangsa Kukup di Pontian Johor sebenarnya sudah sedia dibuka sepenuhnya. Namun operasinya terpaksa ditunda kerana timbul beberapa masalah dengan pengurusan JT di Tanjung Balai, Indonesia. Calon Pakatan Harapan untuk PRK Tanjung Piai, Karmani Saidini berkata, kerajaan negeri sedang menyelesaikan perkara itu supaya terminal tersebut dapat beroperasi secepat mungkin demi kemudahan pelbagai pihak. Sebenarnya bukan tak boleh dibuka kerana ada beberapa kata perkara yang belum diselesaikan. Pihak pengurusan JT di Indonesia ada dokumentasi yang belum diselesaikan. Kalau itu okey, sebenarnya bagi kita dah ready. Tapi kalau belakang tak ready, mana tak gunalah pihak. Menteri Besar Datuk Dr. Sarudin Jamal memaklumkan operasi terminal tidak dapat dimulakan kerana feri dari Kukup tidak dibenarkan berlabuh di Tanjung Balai ekoran pengusahanya berhutang. Tiada tarikh baru diumumkan bila terminal itu akan beroperasi semula. Terminal feri tersebut ditutup sementara sejak 1 September lalu. Dalam pada itu, suasana berkempen di Tanjung Piai menyaksikan kematangan calon yang bertanding dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan SPR. Selain Karmani, calon Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Wee Jack Singh juga giat turun padang bertemu dengan seramai mungkin pengundi. Saya dah cover semua tempat, tapi kita nak masuk ke rumah-rumah lepas insya-Allah. Tumpuan rumah-rumah insya-Allah. Berdasarkan sokongan. Insya-Allah, alhamdulillah mereka menerima. Cuma yang dia tak tahu sekarang ni calon Barisan Nasional adalah daripada MCA. Dia ingat dia hanya bergantung pada parti saja. Dia tahu nak undi parti saja, tapi tak tahu calonnya adalah MCA. Jadi bila sebut calonnya adalah MCA, dia pun terkejutlah. Kami memang bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk mendekati seberapa ramai pengundi yang boleh. Jadi inilah kaedah yang kita gunakan. Setakat berapa persen ya? Sukar nak cakap, tapi apapun saya berjalan sekali lagi bertemu dengan semua pengundi, cuma meminta maaflah kepada pengundi yang mungkin saya tak dapat semua keseluruhannya, minta maaf dengan mereka, tapi apa-apa pun saya bersama mereka dalam satu hati satu jiwa. Walau bagaimanapun, kempen yang melibatkan calon gerakan SWND berjasa Datuk Dr. Badrul Hisham Abdul Aziz dan dua calon bebas Dr. Ang Chuan Look dan Faridah Aryani Abdul Ghaffar agak kurang. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian bagi PRK berkenaan pada 16 November ini. PAS dalam pada itu meminta semua penyokong dan pengundi agar memilih calon BN pada PRK berkenaan. Naib Presiden Parti itu Datuk Muhammad Ahmad Abdullah berkata pembangkang memerlukan suara yang kuat di Dewan Rakyat bagi memastikan hasrat rakyat didengari. Dan dalam konteks kita PAS ni ialah sebab kita ada perjanjian, kita ada persetujuan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kita menghormati perjanjian itu. Walaupun mereka ini kalau kita kata bukan Islam, bukan Melayu, tapi adalah sebahagian daripada kita mewakili pembangkang.
PAS juga akan memanggil pimpinan parti berjasa bagi meminta penjelasan berhubung tindakan mereka meletakkan calon. Ini kerana tindakan itu telah melanggar persetujuan yang dicapai dalam Gagasan Sejahtera yang diterajui oleh PAS yang turut dianggotai berjasa. Kementerian Kesihatan akan melakukan pemeriksaan berkala dan serbuan akan dilakukan terhadap premis yang didapati menjual cecair vape mengandungi nikotin. Tindakan penguatkuasaan itu selaras dengan peruntukan Akta Racun 1952 iaitu kesalahan menjual cecair yang mengandungi nikotin sebagai bahan yang tidak didaftarkan sebagai ubat. Nikotin memang dikawal di bawah Akta Racun dan diberi pengecualian hanya naturally occurring nikotin dalam tembakau. Jadi sesiapa yang memiliki nikotin sekarang didapati memiliki adalah bersalah di bawah Akta Racun. Dan kami di kementerian menguatkuasakan akta ini bermaksud kita akan membuatkan pemeriksaan dan juga serbuan jika perlu ke atas premis-premis yang menjual nikotin liquid. Sebelum ini, media melaporkan KKM akan membentangkan akta baru berkaitan penggunaan tembakau di Parlimen selewat-lewatnya pada persidangan sesi Mac 2020. Akta yang disifatkan lebih menyeluruh itu akan merangkumi bukan sahaja tembakau tetapi beberapa sisi lain yang berkaitan dengan nikotin yang terdapat di dalam vape dan rokok elektronik. Kontraktor di setiap pakej pembinaan lebuh raya Pen Borneo menghadapi kesukaran untuk menyiapkan kontrak mengikut jadual. Ia susulan kelewatan rakan pelaksanaan projek PDP berkenaan iaitu Lebuh Raya Borneo Utara LBUs yang berhad membayar tuntutan setiap kontraktor terlibat. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata secara purata kelewatan bayaran yang dihadapi oleh setiap kontraktor adalah selama 3 bulan. Ia menyebabkan kontraktor terbabit sukar untuk meneruskan kerja-kerja pembinaan selain terpaksa menghadapi kekangan dalam aliran tunai. Hasil pertemuan dengan kontraktor terlibat mendapati jumlah tuntutan yang tidak berbayar itu berjumlah antara 50 hingga 70 juta ringgit bagi setiap kontraktor 11 pakej pembinaan. Again, this is a huge percentage of their unpaid claims. And apparently they were saying that, look, this is just contained at that level. It was never submitted to JKR and all this kind of thing. So I do hope that LBU would take this seriously. Ketika ini keseluruhan projek itu di bawah LBU, manakala Kementerian Kerja Raya hanya akan mengambil alih pada Februari tahun depan. Jaminan diberi pembayaran kepada semua kontraktor akan dibuat dalam masa 30 hari selepas Kementerian Kerja Raya mengambil alih projek terbabit Februari depan. Sebuah pusat penjagaan paliatif di setiap negeri akan diwujudkan bagi memastikan perkhidmatan penjagaan kesihatan dapat disalurkan secara menyeluruh kepada pengidap penyakit kritikal. Perkara ini bakal menjadi perubahan besar dalam meningkatkan kualiti kehidupan golongan sasar, terutamanya bantuan dari pelbagai sudut termasuk sokongan psikologi, sosial dan rohani. Sehingga kini terdapat 21 pakar perubatan penjagaan paliatif di seluruh negara dengan 5 unit pakar penjagaan paliatif di Kementerian Kesihatan. Secara keseluruhan, 4 negeri yang mempunyai pusat paliatif iaitu di Selangor, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. The healthcare delivery services would be satu yang akan benar-benar dapat enhance patient experience, patient care in term of safety, in term of efficacy dan juga bukan saja care providers tapi hari ini Dr. Richard Lim bercakap tentang training of the caregivers, bermakna community, ahli keluarga yang juga dilatih untuk menjaga. Dalam pada itu, program latihan untuk doktor, jururawat dan rakan strategik lain juga telah dijalankan bagi melahirkan lebih ramai pakar dalam bidang ini. Beliau terdahulu melancarkan polisi dan plan strategik penjagaan paliatif kebangsaan 2019-2030 di Hospital Selayang, Selangor. Polisi dan plan strategik penjagaan paliatif 2019-2030 berpegang kepada teras untuk meningkatkan integrasi perkhidmatan penjagaan paliatif selari dengan sistem penjagaan kesihatan semasa.
pengabaian gaya hidup sihat dan enggan melakukan pemeriksaan awal selain pengidap diabetes dan darah tinggi antara faktor peningkatan pesakit jantung dalam golongan muda. Di Perlis, usia paling muda pernah direkodkan mengalami penyakit itu adalah seawal 18 tahun. Perkara itu didedahkan Pengarah Hospital Tuanku Fauziah HDF Datuk Dr. Osman Warijo. Laporan statistik mengenai penyakit jantung di Perlis mencatatkan peningkatan dengan 115 pesakit serangan jantung direkodkan sepanjang tahun ini sehingga Oktober berbanding 108 pesakit sepanjang 2018. Begitupun HDF masih tidak mempunyai unit kardiologi. Semua pesakit kritikal yang memerlukan rawatan lanjut akan dirujuk ke Hospital Sultanah Bahiyah Alur Star. Dan sekarang ni kita ada arrangement, kita telah berbincang dengan Hospital Sultanah Bahiyah, kita boleh hantar pesakit itu segera ke Hospital Sultanah Bahiyah. Dan di sana dia akan melaksanakan rawatan-rawatan dia. Tahun ini penyakit jantung menjadi antara 10 tertinggi dirawat di HDF selepas penyakit berkaitan kanak-kanak dan bersalin. Besar impaknya. Selepas Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Tentera Filipina menembak mati 3 suspek pengganas membabitkan insiden berbalas tembakan di Holo. Pihak berkuasa percaya ia turut mematahkan cubaan serangan bunuh diri di kawasan pinggir bandar itu. Ini berikutan penemuan ves berisi bahan letupan, pistol dan bom tangan pada mayat suspek. Anggota tentera sebelum itu melakukan pemeriksaan keselamatan di kawasan terbabit dan berlaku pertempuran dengan 3 suspek yang menaiki sebuah motosikal. Suspek yang maut melibatkan seorang anggota militan Abu Sayyaf warga tempatan, manakala 2 lagi disahkan warga Mesir. Di Jakarta, Indonesia, 4 pegawai polis tempatan ditangkap berikutan insiden culik melibatkan seorang lelaki warga Britain. Lelaki itu dilaporkan hilang pada 31 Oktober lalu. Media tempatan melaporkan pegawai polis terbabit menahan lelaki berkenaan ketika sekatan jalan raya sebelum bertindak menculik lelaki berkenaan. Suspek kemudian meminta wang tebusan bernilai $900,000 Amerika yang disalurkan oleh waris mangsa. Kedutaan United Kingdom di Jakarta mengesahkan insiden itu masih dalam siasatan pihak berkuasa Indonesia. Di Hong Kong, seorang lelaki bersenjatakan pisau bertindak menyerang ahli Parlimen pro-China semata-mata kerana didakwa mengutuk proses anti-kerajaan di Hong Kong. Kejadian itu berlaku selepas mangsa Junius Ho dilihat bersalaman dan bermesra dengan kumpulan yang menyerang penunjuk perasaan. Sejurus kejadian, Junius dikejarkan ke hospital bersama pembantunya. Penyerang terbabit turut dibawa ke hospital, namun kecederaan yang dialaminya tidak diketahui. Seorang lelaki yang dituduh merancang serangan bom pada 4 Julai tahun lalu di Cleveland mengaku bersalah atas tuduhan cuba memberi sokongan material kepada pengganas. Menurut Pegawai Penguatkuasa Undang-Undang Amerika Syarikat Demetrius Pitts, 50 tahun, berkemungkinan dihukum penjara 14 tahun dan akan diawasi selama hidupnya. Pitts juga mengaku bersalah mengancam nyawa Presiden Donald Trump dan keluarga. Dia ditahan ejen Biro Siasatan Persekutuan FBI pada 1 Julai 2018 selepas melakukan beberapa siri pertemuannya dengan ejen untuk meletupkan bom. Pitts yang merupakan warga Philadelphia pernah dipenjarakan pada 1943 di Cincinnati kerana terlibat dalam rompakan. Sekolah di New Delhi, India dibuka semula selepas ditutup selama 2 hari berikutan pencemaran udara yang serius melanda negara itu. Kebanyakan sekolah bagaimanapun masih menangguhkan aktiviti luar sehingga kualiti udara berada pada tahap sihat. Kualiti udara didapati bertambah baik pada paras bacaan 175 berbanding 500 yang dicatatkan Ahad lalu. Walau bagaimanapun ia masih lagi berada jauh dari bacaan kualiti udara sihat dan penduduk dinasihati untuk berhati-hati. Sebelum ini kerajaan telah mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam dan mengehadkan jumlah penggunaan kenderaan persendirian. Besar impaknya. Selepas Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sukan, skuad bawah 18 tahun negara berpesta gol di bumi Kemboja malam tadi selepas membelasah Brunei 11-0 dalam aksi kelaikan kejuaraan bawah 19 tahun AFC 2020 di Stadium Nasional Olimpik Phnom Penh, Kemboja. Penyerang remaja sensasi Lukman Hakim Syamsuddin membuktikan ketajamannya apabila meledak 4 gol pada minit ke-21, 22, 24 dan 41. 7 lagi gol disumbangkan Muhammad Azrin Afiq pada minit ke-17, Muhammad Azam Azmi minit ke-31 dan 60, Muhammad Aiman Afif minit ke-39, 84 dan 90 dan Harith Haikal Adam minit ke-58. Kemenangan itu menyaksikan skuad muda negara menghuni tangga kedua kumpulan dan berkongsi 6 mata bersama pendahulu Thailand. Ia adalah kemenangan kedua skuad kendalan Brad Maloney selepas menumpaskan tuan rumah 5-4 pada aksi pertama kumpulan G Sabtu lalu. Anak buah Maloney akan mengharungi aksi ketiga berdepan Northern Mariana Islands di gelanggang sama esok yang telah diaibkan Thailand sebelum ini 21-0. Bagi Brunei pula, keputusan itu menyaksikan kekalahan terbesar kedua yang mereka terima selepas dibelasah Thailand 9-0 Isnin lalu. Penyertaan Kelantan United FC, KUFC ke Liga Perdana diharap mampu menambahkan lagi semangat dan aura sokongan daripada peminat bola sepak Kelantan. Presiden Kelantan United, Datuk Cik Abdullah Maknawi memaklumkan KUFC menunjukkan prestasi yang sangat baik apabila menjadi juara Liga M3 biarpun masih pada edisi pertama. Kejayaan itu membolehkan Kelantan United bersaing bersama The Red Warrior TRW pada Liga musim hadapan sekaligus memberi impak positif kepada penyokong Kelantan. Dua pasukan dari Kelantan bersaing pada liga yang sama akan menambahkan lagi kesungguhan pasukan masing-masing bagi membuktikan kemampuan tersendiri. Pihak pengurusan dan pemain bersedia untuk menyahut cabaran beraksi di liga yang tinggi musim depan yang pasti berhadapan dengan pasukan yang lebih kuat. Saya melihat dalam suasana yang cukup positif di mana lebih meriah. Jadi bila ada dua ni lebih meriah, maknanya rakyat Kelantan yang memang peminat bola sepak yang cukup tegar. Maknanya sokongan terhadap pasukan Kelantan United ni ada aura dia. Jadi kemasukan ke dalam Liga Perdana ni pun kita mengharapkan maknanya akan menambah aura sokongan peminat-peminat bola sepak Kelantan. Semalam Datuk Cik Abdullah hadir meraikan kepulangan pemain KUFC di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru. KUFC dinobatkan sebagai juara Liga M3 apabila terikat 2-2 dengan Armed Forces FC di Stadium KLFA Ceras. Dengan keputusan itu menyaksikan KUFC mengumpul 66 mata selepas 26 perlawanan, seterusnya tidak mampu dicabar lagi oleh Kuching FA yang berada di kedudukan kedua biarpun berbagi 2 perlawanan. Pada awalnya pasukan KUFC tidak dianggap sebagai pesaing kepada TRW, berikutan ia baru bersaing di Liga Perdana. Sekian paparan Buletin Pagi, terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.